Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sidang jemaah sekalian, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita dapat menyambung pembelajaran kita tadabbur surah As-Sajdah, yang mana insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kemudian seperti biasa kita akan menyenaraikan pengajaran-pengajaran ayat dan juga tindakan yang kita perlu ambil setelah kita memahami ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk kita sama-sama mengambil manfaat. Ini sekadar maklumat tambahan kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita nak melihat dari sudut pembukaan dan penutupan ayat-ayat di dalam surah As-Sajdah. Dalam erti kata lain, kalau kita nak memahami sesuatu surah di dalam Al-Quran, kita boleh melihat susunan ayat yang awal dan susunan ayat yang terakhir. Jadi sesiapa yang ada nota, tuan-tuan boleh lihat muka surat yang ke-18. Tajuk dia pembuka dan penutup bagi surah As-Sajdah. Okey. Pembuka dan penutup surah As-Sajdah yang saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini ada 5 sudut yang kita boleh lihat daripada kaedah kita melihat pembuka dan penutup. Okey. Yang pertama, kalau kita melihat pada ayat yang kedua, permulaan surah As-Sajdah, kita mendapati Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimanakah Al-Quran itu Allah turunkan. Maknanya dekat ayat yang kedua, Allah memberitahu kita tentang penurunan Al-Quran daripada Rabb sekalian alam. Menariknya tuan-tuan, apabila kita lihat pada penutupan surah As-Sajdah, iaitu pada ayat yang ke-23, Allah menyebut juga tentang penurunan Alkitab, tetapi dekat sini dia menyebut tentang Allah yang menurunkan kitab Taurat. Jadi apabila kita buat kombinasi antara pembuka dan penutup, kita mendapati isu yang sama tentang penurunan wahyu. Kalau kita melihat pada sudut yang kedua, kita boleh rujuk ayat yang kedua juga, tetapi kita melihat dari sudut Al-Quran yang Allah turunkan itu, ianya tiada keraguan padanya. Maknanya pada ayat yang kedua, pembukaan ayat ini Allah memberi fokus kepada isi kandungan Al-Quran itu tidak ada keraguan. Jika kita melihat kepada penutupan surah As-Sajdah pada ayat yang ke-23, kita mendapati di hujung surah Sajdah juga Allah menyebutkan bahawa tidak perlu ada rasa ragu untuk melihat kepada isi kandungan kitab Taurat. Jadi kita dapati kombinasi pembuka cerita tentang tiada keraguan pada isi kandungan Al-Quran, begitu juga tiada keraguan pada isi kandungan kitab Taurat. Kalau kita melihat pada sudut yang ketiga, pada ayat yang ketiga surah As-Sajdah, kita mendapati Allah menyebutkan bahawa Al-Quran ini fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk. Manakala pada penutupan surah As-Sajdah, iaitu pada ayat yang ke-23, Allah juga menegaskan bahawasanya kitab Taurat ni juga sebenarnya adalah sebagai apa? Sebagai memberikan hidayah. Menarik, kita dapati pembuka dan penutup memberikan perbincangan yang sama tentang wahyu yang Allah turunkan adalah sebagai memberikan hidayah. Manakala pada pembukaan yang keempat, maksudnya dari sudut pembukaan yang keempat, kita mendapati pada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 ni tuan-tuan dan puan-puan,
dalam surah As-Sajadah ini boleh lagi kita jadikan ia sebagai pembukaan, kerana dia masih lagi berada pada 10 ayat yang awal. Yang mana pada ayat yang ke-10 Allah menyebutkan tentang ada manusia di dunia ini yang dia sangat ragu. Dia merasakan bahawa mustahil Allah Ta'ala boleh menghidupkan mana-mana manusia yang telah pun mati. Itu pada pembukaan. Apabila kita merujuk kepada penutupan, iaitu pada ayat yang ke-28 dalam surah As-Sajadah, maka kita mendapati sekali lagi Allah ulang balik pada topik ayat yang ke-10. Allah ulang kembali pada penutupan, iaitu isu mereka sering bertanya kepada Nabi SAW tentang hari yang manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat sudut yang kelima pada kaedah pembukaan dan penutupan surah, kita akan dapati bahawasanya manusia yang dia ingkar tentang berlakunya ada hari kebangkitan, iaitu pada ayat yang ke-10, manakala pada penutupan Allah menyebutkan bahawasanya apa yang mereka ingkari ketika hidup itu, mereka tak percaya boleh hidup kembali. Tapi ketika kita lihat pada penutup, iaitu pada ayat yang ke-29, Allah menjelaskan bahawasanya apa yang mereka ingkari ketika di dunia itu sebenarnya telah dibuktikan bahawasanya ia adalah benar. Maknanya kalau kita belajar kaedah melihat pembukaan, kita belajar dari sudut kaedah penutupan, kita mendapati bahawa susunan ayat dalam sesuatu surah ini sebenarnya bukan dia hanya disusun tanpa makna. Tetapi kalau kita melihat kaedah ini, pendekatan ini, kita mendapati ia seperti ada topik-topik yang tertentu yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Jadi kalau kita ada usaha melihat pembukaan dan penutupan, insya-Allah kita akan mendapati bahawa Al-Quran ini benar-benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kan pada susunan ayat permulaan dan penutupan pun memberikan kita maklumat yang sangat menarik, seperti mana yang kita telah sebutkan sebentar tadi. Jadi kalau tuan-tuan ada waktu, tuan-tuan boleh gunakan pendekatan yang sama ketika mana tuan-tuan membaca surah Fatihah boleh, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, dan begitulah surah-surah yang panjang. Tuan-tuan akan dapati bahawasanya ada sesuatu mesej yang Allah nak sampaikan dengan kita membuat gabungan maklumat pada pembukaan dan penutupan bagi setiap surah, seperti mana surah As-Sajadah. Baik, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan pada keterangan ayat yang pertama. Jadi, sesiapa yang mempunyai nota yang bercetak, saya minta untuk tuan-tuan buka muka surat yang ke-29. Muka surat nombor 29. Jadi, sesiapa yang dia memiliki nota yang berbentuk soft copy, tuan-tuan boleh lihat pada slide yang ke-57. Slide yang ke-57, 58. Okey, seperti biasa, pagi ni saya akan bacakan ayat ini terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Okay. Alif, Lam dan Mim. Okay. Surah As-Sajadah ni tuan-tuan, Allah memulakan dengan mengemukakan 3 huruf hijaiyah, iaitu huruf alif, huruf lam dan huruf mim. Okey. Perbahasan tentang huruf-huruf abjad yang dimulakan oleh Allah di dalam Al-Quran
telah pun kita terangkan, telah pun kita ulas ketika mana kita belajar ayat yang pertama dulu, sewaktu kita mempelajari tadabbur surah Yasin. Oleh yang demikian, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan, seboleh-bolehnya tuan-tuan melihat kembali nota surah Yasin pada keterangan dan tafsiran ayat yang pertama. Sebab dalam surah Yasin Allah pun memulakan dengan menggunakan dua huruf hijaiyah, huruf ya dengan huruf sin. Surah Sajadah ni pendekatan yang sama, cuma bezanya Allah gunakan 3 huruf hijaiyah, huruf alif, huruf lam dan juga huruf mim. Jadi untuk ulasan kenapa Allah gunakan permulaan surah Sajadah dengan huruf-huruf abjad, maka tuan-tuan kena kembali merujuk kepada nota surah Yasin pada ayat yang pertama. Okey, dari sudut makna apa itu alif, apa itu huruf lam dan apa itu huruf mim, kita serahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun dari sudut hikmah, kenapa Allah memulakan dengan huruf abjad? Hikmahnya ada. Seperti mana yang pernah kita sebut ketika mana kita membincangkan penggunaan huruf ya dan huruf sin pada surah Yasin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan digalakkan untuk melihat kembali perbahasan pada ayat yang pertama surah Yasin. Okey. Seperti biasa, apakah pengajaran yang kita boleh ambil pada keterangan ayat yang pertama surah Sajadah? Okey, pagi ni kita akan melihat dua sahaja pengajaran yang boleh kita bicarakan kerana waktu kita ni agak terbatas. Jadi pengajaran yang pertama, hanya Allah Ta'ala saja yang mengetahui bahawasanya makna alif, lam dan mim tu apa. Kita katakan bahawa hanya Allah saja yang mengetahui makna yang sebenar-benarnya. Kenapa kita serahkan kepada Allah? Kerana huruf hijaiyah ini, huruf-huruf abjad ini, dia termasuk di dalam kategori ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat ni maknanya ayat-ayat yang samar dia punya maknanya. Dalam Al-Quran dia ada dua jenis sebenarnya kategori ayat. Ada ayat yang berbentuk al-muhkamat, ada ayat yang berbentuk mutasyabihat. Jadi para ulama meletakkan huruf abjad alif, lam dan mim ini di bawah kategori ayat-ayat yang kita tak jelas sebenarnya maknanya apa. Jadi tindakan jalan yang paling baik, kita serahkanlah makna huruf alif, huruf lam dan huruf mim ini pada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu adalah pengajaran yang pertama. Okey, kita lanjutkan pada pengajaran yang kedua. Okey, pengajaran yang kedua yang kita dapat belajar bahawasanya tiada mana-mana makhluk Allah yang dia mampu untuk buat ayat yang sama macam Al-Quranul Karim. Seperti mana yang pernah kita jelaskan bahawa Allah pernah mencabar mana-mana manusia, termasuk Allah pernah mencabar jin itu sendiri. Bergabunglah dengan manusia untuk dia reka, dia buat satu surah yang sama seperti Al-Quranul Karim, menggunakan huruf alif, huruf lam dan huruf mim. Maka sudah pasti tidak ada mana-mana makhluk yang dapat membuat sama seperti mana ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi ini adalah penerangan yang ringkas bagi pengajaran ayat pertama seperti mana yang telah pun kita sebutkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita pergi kepada tindakan apa yang boleh kita lakukan. Okey, yang pertama, seperti yang kita kaitkan dengan pengajaran, maka kita serahkanlah maksud sebenar huruf abjad itu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nombor dua, kita kena meyakini bahawa apa saja ayat yang Allah gunakan di dalam Al-Quranul Karim, walaupun menggunakan huruf-huruf abjad, pasti ada sebab,
pasti ada hikmah yang tertentu yang Allah hendak sampaikan kepada kita. Dari sudut makna, kita tak tahu. Tapi dari sudut hikmah, kajian para ulama, ada hikmah-hikmahnya yang tertentu. Jadi untuk mengetahui hikmahnya apa, seperti mana saya sebut pada peringkat awal tadi, sila rujuk kembali kepada hikmah penggunaan huruf abjad pada keterangan ayat yang pertama bagi surah Yasin. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan tadabbur ringkas kita surah As-Sajdah ini pada keterangan ayat yang kedua. Okay. Ayat yang kedua adalah ayat yang masih lagi Allah memberikan tumpuan kepada membincangkan tentang Al-Quran. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Okey. Tanzil, maksud tanzil iaitu turunnya Alkitab, iaitu merujuk kepada Al-Quranul Karim. Jadi Allah mengatakan turunnya Alkitab, iaitu turunnya Al-Quran, la raiba fihi, tanpa ada sebarang keraguan pada ayat-ayat itu. Maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita isi kandungan di dalam dan di dalam Al-Quran itu tak perlu lagi kita ragu-ragu. Okey, dari sudut hukum yang terdapat di dalamnya, nasihat di dalamnya, cerita-cerita di dalamnya, semua itu tak perlu kita ada keraguan. Kerana apa? Mir Rabbil Alamin, kerana ia turun daripada Rabb sekalian alam. Okey, dalam ayat ni tuan-tuan mendapati perkataan tanzil, ya. Perkataan tanzil pernah kita ulas ketika mana kita membicarakan ayat-ayat dalam surah Yasin. Perkataan tanzil merujuk kepada penurunan ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan secara sedikit demi sedikit, peringkat demi peringkat. Dan perkataan tanzil menunjukkan bahawa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Kerana apa? Kerana perkataan tanzil ini dia bermula daripada nazzala yunazzilu tanzil. Jadi kalau jumpa perkataan tanzil seperti mana ayat ni, Allah nak menyampaikan kepada kita Al-Quran itu turun, ia adalah secara berperingkat-peringkat. Masa zaman Nabi berada sebelum hijrah, 13 tahun turunnya beberapa surah-surah daripada Al-Quran. Apabila Nabi berhijrah, turun lagi ayat-ayat Al-Quran. Hampir kalau kita gabung peringkat Nabi berada di Mekah dan setelah Nabi berhijrah, lebih kurang ada 23 tahun. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa teladan yang kita boleh ambil pengajaran daripada ayat yang kedua ini? InsyaAllah kita akan bincangkan ada 4 pengajaran. Jadi kita masuk kepada pengajaran yang pertama. Pengajaran yang pertama, kita dapat belajar salah satu daripada nama-nama lain bagi Al-Quran adalah Alkitab. Maknanya kadang-kadang Allah guna nama Al-Quran, tapi kadang-kadang Allah juga menggunakan nama Alkitab. Namun begitu, tidak semua kalimah Alkitab di dalam Al-Quran merujuk kepada Al-Quran. Tetapi salah satu nama bagi Al-Quran adalah Alkitab. Pelajaran nombor 2. Allah nak bagi tahu kepada kita pada hari ini, pada pagi ini, bahawasanya Al-Quran memang benar-benar diturunkan dari Allah, dan cara diturunkan Al-Quran itu secara beransur-ansur. Dia ada banyak hikmahnya secara beransur-ansur. Antara hikmahnya supaya Nabi dapat menghafal ayat-ayat itu dengan sempurna. Begitu juga untuk memastikan manusia boleh mempraktikkan segala perintah dalam ayat Quran ini dengan penuh kemudahan dan sebagainya. Tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, pengajaran yang ketiga, kita dapat belajar Nabi Muhammad itu, Nabi SAW itu adalah benar-benar seorang Rasul.
Macam mana kita boleh katakan pengajaran ayat ni dikaitkan dengan Nabi seorang Rasul? Kerana hanya manusia yang ada gelaran Rasul sahaja yang layak untuk menerima wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan pengajaran yang keempat, sebab waktu kita pun dah memasuki 20 minit yang pertama, maka pelajaran yang keempat yang kita dapat belajar, cara Allah Ta'ala mentadbir sekalian alam adalah dengan Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan kepada kita semua. Jadi cara Allah ni dia adalah pengatur sekalian alam. Jadi cara dia mengaturkan sekalian alam ini, Allah turunkan panduan supaya manusia yang hidup di alam ini, dia ada rujukan dia, iaitu Al-Quran. Baik, kita teruskan dengan dua tindakan yang boleh kita ambil untuk pengisian kita pada pagi ini. Nombor satu, setelah kita mengetahui pengajaran ayat tadi, maka tindakan yang pertama, kita kena yakin bahawa segala isi kandungan Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kena yakin, kerana Allah telah jelaskan Al-Quran itu datang dari Allah Rabbul Alamin. Dan tindakan yang kedua, kalau kita dah yakin, kita kena buat apa? Maka kita kenalah mengambil berat. Hendaklah kita mengambil perhatian. Kita kena cana. Kita kena apa? Kita kena bertindak. Kita dah tak boleh lagi dah nak mengabaikan mana-mana ayat-ayat Al-Quran. Kerana apa? Kerana ayat-ayat itu ianya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang dikaitkan dengan Allah, apa saja yang datangnya dari Allah, kita perlu mengambil berat, kita perlu mengambil tindakan. Maka kita tidak boleh berpaling, kita tidak boleh menolak mana-mana yang datangnya dari Allah Azza wa Jalla, seperti mana turunnya ayat-ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, kita dah selesai pada ayat yang kedua. InsyaAllah besok pagi kita akan memasuki keterangan bagi ayat yang ketiga dan juga keterangan bagi ayat yang keempat. Moga-moga pagi ini kita mendapat banyak manfaat. Allah bagi kita rahmat, Allah bagi kita berkat, dan kita semua dapat bertindak, kita dapat menambah baik diri kita setelah kita memahami keterangan ayat yang pertama dan juga ayat yang kedua. Jadi kita sudahi pengisian kita pada pagi ini yang telah berjalan hampir 24 minit dengan kita mengucapkan tasbih kafarah, dan kita juga berpesan-pesan seperti mana pesanan yang ada di dalam suratul Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.